So, while waiting for others, okay, this is the first topic that I will ask in our final exam. Okay, so in final exam, there is tutorial 5, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, so there are 5 questions. Each question 5 soalan tak siap saya, tapi soalan ni adalah mula-mula rasanya berkenaan topik ni. Okey. Dah tengok dah saya punya lecture 7. Okey, untuk topik ni, tadi saya yang group satu lagi tadi, saya dah discuss on certain question, but if you want, kalau kita discuss on that, maksudnya kita bincang soalan yang lain daripada yang group yang sebelum ni nanti kamu boleh tengok the recorded version for previous yang tadilah saya punya tutorial. Okay, now we begin with problem number 1. So no need to wait for others lah ya, saya rasa. Okay, so here. Okay, faham tak? How can we prove the equation by using this is induction method? How can we prove? Boleh faham tak? Okay, so here in this macam mana kita nak prove, kita mesti buktikan yang pertama ialah initial value dia. P1 dia must be true. And another one is PK. P1 true. Then PK plus 1 is also true. Okay, this is the two things that we want to prove. Okay, by using the induction method. Okay, so problem 1. Okay, saya terangkan macam mana kita guna induction to prove that. Okay, problem 1 ni saya dah bincang juga dengan yang tadi, but just as an introduction. Okay, so now kat sini kalau kita ada soalan macam ni, P1 dia apa? P1 dia is we change, okay, kita ambil yang ni, value ni, but we okay, dia kata dia ialah positive integer. Positive integer meaning that it begin with 1. Okay, when it begin with 1, then P1 is 1 plus, here is, what is it? 1 plus 1 times 2 plus 1 plus 1 divided by 6. Okay, what I'm doing here is I replace n with 1. So it is equal to 6 over 6 and it is 1. So meaning that the first punya siri ni betul. Okay, so it is true. Okay, this is the basic step dia. Okay, so kita dah buktikan yang ini benar. Okay, now we go to the inductive step. This is the basic step. Okay, basic step dia. Okay, so the inductive step is, okay, by using this, how can we prove by using the inductive step? Ialah kita kena buat PK ya. Okay, tambah 1. Okay, so now apa yang kita buat ialah daripada equation ni gantikan n dengan k, which is PK. PK ialah apa? PK ialah 1. Saya tak buat apa,
just gantikan N dengan K here. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama juga dengan here is K dalam kurungan K tambah 1. Okay, here is 2K tambah 1 bahagi dengan 6. Okay, this is K, PK. Okay, so now what is PK tambah 1? Okay, PK tambah 1 ialah, okay, ialah apa? Okay, ambil balik semua ni, but, okay, kita ambil 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah, okay, campur dengan K kuasa 2. Okay, now tambah dengan, okay, so K tambah 1. Kita kena tambah dia dengan K tambah 1 kuasa 2. We have to put K tambah 1 sebelah K yang kita dah buat tadi. Okay, but we have to maintain the pattern. Pattern dia mesti sama. Just now is K kuasa 2. So, kita tambah K tambah 1 juga mesti kuasa 2. Okay, this is what I'm adding, apa yang saya tambah from PK just now. Okay, so now here, equation ni from K here, we have to change it into K tambah 1. So, it become K tambah 1. Okay, from here, K, it become K tambah 1. So, yang dalam ni akan jadi K tambah 1 sebabkan yang ini. Okay, then kena tambah 1 sebab belakang dia ada tambah 1. Okay, sebab kita nak tambah yang ni je. Okay, ni sebabkan K. Yang belakang ni K tambah sebab ada 1 kat belakang tu kan asalnya. So, kita mesti kena letak 1 juga. Okay, so now here yang seterusnya dia ialah 2 ialah K tambah 1 tambah 1. Okey. Ni ialah saya ganti kat sini. K tambah 1 ni saya letak K tambah 1 sebab dia 2 kali dengan K tambah 1. So saya letak kurungan. Okey. So kat sini ialah bahagi dengan 6. Okey, now. Here is the process where I want to replace this equation. So this equation kan sama kan? Okey, saya nak replace dia dengan ini. Semua yang dalam ni. So kita dah tak ada dalam bentuk siri. So yang siri ni semua kita ganti dia dengan dalam ni. Okey, yang ni semua. So equation yang seterusnya, if you have question please interrupt saya terangkan je ni. Okay. Equation seterusnya akan jadi K tambah 1. Kat sini ialah 2K tambah 1. Okey, kat sini ialah bahagi 6. So we change here. Okay, so dia akan ada kat belakang ni yang ni kan. Yang ni kena letak sebab kita just ganti yang depan ni je. Sebab yang depan ni saja yang sama dengan yang biru muda ni. Okay, so yang belakang ni mesti kena remain. K tambah 1. Okay, kuasa 2. Kat sini tak ada bahagi 6 lah sebab dia tak ada kan. Okay, dia sama dengan, okay here. Dia akan jadi dalam kurungan K tambah 1. Dalam sini ialah K tambah 2. K sini ialah apa? Sekejap saya kecilkan sikit 6. Ini ialah 6. Okey, yang ini ialah 2K tambah 2 tambah 1. Dia ialah 2K tambah 2 tambah 1 ialah 3. Okey, kat sini bahagi dengan 6. Okey, so sekarang apa yang kamu kena buat ialah you have to prove that right hand side is equal to the
right hand side is equal to the left hand side. Mesti samakan kedua-dua ni. Okay, it depends on you. Tapi kalau saya nampak equation macam ni, saya nampak sebelah ni tak ada per dengan 6, saya cuba samakan yang kiri ni sama dengan kanan. So, I want to make the equation ni akan jadi yang dalam merah ni. Okay, so now our process is to prove. Okay, dia sama kiri dan kanan. Okay, so nak jadikan dia per dengan 6 keseluruhannya, dia akan jadi K. Kat sini ialah K tambah 1. Kat sini 2 K tambah 1. Okay, ini kan per dengan 6. Okay, so kat sini 6. So kat sini kita bahagi dengan 6. Okay, kat sini kena tambah 6 kali dengan K tambah 1 kuasa 2. Okey. So sekarang kamu nampak tak dekat sini? Okey, how can we prove? Ada orang dia kembangkan yang dalam ni, dia kembangkan dalam merah ni. So yang sebelah sini pun dia kembangkan. So bila dia buktikan kiri dengan kanan yang lepas dia expand tu dia dapat sama, so dia berhenti. Okey, tapi dekat sini saya nak buat dia dalam bentuk faktor ni juga. Okey, sekarang kamu nampak tak dekat sini kiri dan kanan sebelah tambah dengan tambah ni kan. So kita ada K tambah 1, dekat sini pun kita ada K tambah 1. So kita punya equation ni kita boleh simplify dia jadi apa? Okey, kat sini kita boleh simplify dia jadi sama dengan, okey kat sini ialah okey, K tambah 1 kita keluarkan, kita faktorkan. Okey, yang dalam tinggal apa? Yang dalam tinggal K kali dengan 2 K tambah 1 campur dengan 6 kali dengan K tambah 1. Sebab dia tak ada kuasa 2 lagi sebab dia dah keluar. Okey. So yang ni semua kurungan. Tutup kurungan. Okey, ni semua kita faktorkan keluar K tambah 1 tadi. Okey, dia semua sama dengan apa dengan 6. Okey, lepas tu equation ni dia jadi apa? Okey, bila kita kembangkan yang dalam ni, dia akan jadi, so saya bawa ke sini ya. Dia akan jadi, okey, K tambah 1. Okey, dalam kurungan dia tinggal apa? Bila kita kembangkan dalam ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2K kuasa 2 tambah berapa tu? Tambah 7K tambah 6. Tambah 7K tambah 6. Okey, kat sini bahagi dengan 6. So, sekarang kamu faktorkan yang ini. Cuba faktorkan yang dalam ni. Okey. Dan kamu akan dapat jawapan akhir dia sama dengan ini. So, bila kita dapat kiri dan kanan tu sama, so terbuktilah kita punya siri ni, dia punya formula tu ialah benar secara induktif. Okey. Boleh? Boleh faham tak ni? Okay, so now our task is to find the problem 2 punya jawapan. Macam mana nak dapat problem 2? Okay, find the answer for problem 2. If you don't get the answer for this, please refer to the recorded version from section yang previously tadi ni. Okay, now I want to show you the problem 3. How can we answer the problem 3 by using the inductive step? Okay, now here, first is basic step. Kan? Basic step dia apa? Okay, untuk yang ni dia kata n is non-negative integer. As n is non-negative integer, so it begin with non-negative integer. So dia ialah positif lah kan macam tu. Okay, so dia bermula dengan 1. So kat situ basic step dia ialah P1 sama juga dengan 1 kali dengan 1 campur 1
Saya tengah buat yang ni. Saya buat basic step untuk ni. 1 campur 1 per dengan 2. Okey, semua ni kuasa 2. So dia sama juga dengan 1. So betul lah kat sini 1 kuasa 3. So basic step dia true. Hello, madam. Ya. Ah, sorry for interrupt. I want to ask Aha. because the question asks for non-negative integer, and when I Google it, it says non-negative integer is start from 0. It's true, it starts from 0, but here we know that if it is start with 0, we can't get the P1 here because Yeah. it is 1. Sebenarnya soalan ni pun saya pun tengok juga non-negative. Sepatutnya dia kata dia ialah n is greater than 0 macam tu kan, lebih kurang. So this situation we just treat it as n is greater than 0 lah. Equal to greater than 0. Sebab kat sini bila kita gantikan 0, it can get one part kuasa 3 tu kan? Betul tak? Yeah. So Okay. sebenarnya saya rasa soalan ni pun harus dibaiki juga ni sebenarnya. It's not non-negative integer here. Okay. So here. Okay. Lepas tu ni basic step. Lepas tu kita tengok pula how can we prove using the inductive. Kan? Inductive tu ialah kita nak prove guna induktif tadi, mula kita gantikan P, K dulu kan. So now try to substitute N with K. 1 kuasa 3 campur 2 kuasa 3 campur 3 kuasa 3 campur. Okay, this is K kuasa 3 sama juga dengan K dalam kurungan K tambah 1 bahagi 2 kuasa 3. Okay, this is PK. Then PK plus 1 ialah kita tambah satu lagi K plus 1 kat depan ni. Lepas tu yang belakang kita kena buat K tambah 1. Okay, so now here dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 kuasa 3 campur 2 kuasa 3 campur 3 kuasa 3 campur. Okay, here is K kuasa 3, right? So we have to add sebelah dia ialah K campur 1. Okay, do the same pattern which is kuasa 3 like previous. Okay, so yang dalam ni sama dengan right hand side dia ialah kita gantikan K dengan K tambah 1. Okay, so from K it become K tambah 1. Okay, yang dalam ni akan jadi K tambah 1 tambah 1. Okay, faham Okay, kenapa 2 kali tambah 1? Sebab asalnya dia ada tambah 1. So now we change K into K plus 1. Okay, so it divide by 2 dan kuasa. This is kuasa 2 ke kuasa 3? Okay, this is kuasa 2. Masih salah. Okay, this is kuasa 2. Okay, so now the similar step which is we want to change the series here with this formula. Okay, change the series to. Okay, so now here dia akan jadi apa? Dia akan jadi K tambah 1 kuasa 2 bahagi 2. Dia ialah kuasa 2 macam tu kan. Okay, lepas tu kita tambah dengan K tambah 1 kuasa 3. Okay, kat sini ialah K tambah 1 kuasa 3 and the equation dekat right hand side ni dia akan jadi K tambah 1. Okay, lepas tu yang dalam ni akan jadi K tambah 2 bahagi 2 kuasa
2. Okay, now you decide. You want to make change with the right hand side ke the left hand side. Macam tu. Okay, so now kita tahu dekat sini macam mana. Okay, so sekarang dekat situ kita kalau saya follow yang ni. Saya nak jadikan dia sama dengan yang ni. Okay, so kita ubah equation yang sebelah left ni kan. Okay, so it become what? So kita samakan pembawah dia. Okay, sebelum tu cuba jadikan dia tak ada kuasa kat atas ni sebab kita nak samakan pembawah dia yang sebelah tambah dengan sebelah tambah ni. Maksudnya dia akan jadi K. Lepas tu dia akan jadi K kuasa 2. Dalam ni ialah K tambah 1 kuasa 2. Kat sini akan bahagi dengan 4 sebab ni kan kuasa 2, so saya jadikan dia semua per dengan 4. Okey, lepas tu saya buat apa? Saya yang dekat sebelah yang dekat sebelah sini pun saya jadikan dia per dengan 4. Okey, semua per dengan 4. Okey, tetapi dekat sini boleh tak? Okey, ni K tambah 1 kuasa, kejap, K campur 1 kuasa 3 kan? Okey, so now kita nampak kan dekat dalam ni ada K campur 1 kuasa 2. Dekat sini ada K campur 1 kuasa 3. Okey, boleh tak kita semua ni kita per dengan 4, kita faktorkan keluar K tambah 1 kuasa 2? Boleh tak? Kat sini akan jadi K tambah 1 kuasa 2. Okey, because of I faktor keluar yang ini dengan yang ini, yang kuasa 2. Okey, so yang tinggal dekat dalam dia akan jadi apa? Dia akan jadi, kat sini ada 4 ni, saya salah. Kejap ya. Kita tinggal, kat sini ada 4. Kat sini bila kita jadikan dia per 4, so kat atas ni dia ada darab dengan 4 lah kan. So dia darab dengan 4 kan. Okey, so sekarang yang tinggal dekat dalam ialah apa? Dekat dalam ni akan ada K kuasa 2. Dan yang tinggal lagi apa? Campur 4 kali dengan K tambah 1. Okey, so here kita boleh sekarang untuk yang ni kita boleh simplify dia jadi apa? Dia akan jadi daripada sini, saya nakkan ke atas ni. Okey, ini akan jadi apa? K campur 1 kuasa 2 ni kita akan jadi 4K tambah 4 kan. K kuasa 2 tambah 4K tambah 4 akan dapat apa? Dia akan dapat K tambah 1 kuasa 2 darab dengan K tambah 2 kuasa 2. Okey, now. Okey, daripada ni. K kuasa 2 tambah 4K tambah 4 tu saya jadikan dia K tambah 2 kuasa 2. K ialah pemfaktoran K tambah 2, K tambah 2, right? So it is divided by 4. And we can change it into this. Kan? Betul tak? Sebab kalau kita jadikan dia semua ni kuasa 2, maksudnya dia akan jadi K campur 1 kali. Okey, dia akan jadi K campur 1 kuasa 2 tu kita letak keluar. Tak keluar, dia akan jadi K campur 1 kali dengan K campur 2 divides by 2. Okey, sama kan atas dengan bawah ni dah sama. Okey, so we had proved our PK into PK plus 1 is also true. Itulah dia punya inductive step dia. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita move to the next question. Okay, so we move to next question.
yang dua problem tu nanti kalau dah buat tengok soalan dekat recorded yang sebelum ni Okay, next question problem 4, problem 5 ni sebenarnya sama. Kita nak cari F1, F2, F3, F4 by using the formula given. Okay, this is the recursive, find recursively. So now kita cuba jawab soalan 2. Okay, so here kita tahu kita mula dengan F4 juga dengan 1. Okay, this is from the question. So now we want to find F1. So F1 sama juga dengan apa? By using this formula. Okay, F1. Kalau F1 kat sini N tambah 1 ialah 1. So N tambah 1 sama juga dengan 1. So our N is equal to what? 0, right? So sekarang Fn ialah 3 kali F kosong. Boleh. F1 sama juga dengan 3 F kosong. So dia dapat apa? F kosong kita ialah 1. So 3 kali 1 ialah 3. Ada soalan tak? Ini ialah problem for question number 2. So sekarang lepas tu boleh cari F2 pula kan? So F2 sama dengan 3 kali F1. Sama juga dengan apa? 3 kali F1. F1 kita just now ialah 3. So 3 kali dengan 3 sama juga dengan 9. Okay, can we find F3? F3 sama dengan berapa? Cuba cari. Okay, F3 is equal to 27. F4? Okay, 81. Betul? Okay, so kita nampak tak kat sini? The definition of recursive ialah we using the previous punya value untuk cari the current value. Okay, yang ni pun sama. Kita guna, nak cari current value, kita guna previous value. Ini kalau kita buat programming, we can look at this application is when we are doing looping kan. Bila kita ada looping, bila kita nak cari value sekarang, maksudnya kita kena add, contohnya kita kena add 2. Maksudnya kita kena tambah 2. So previously ialah value kita ialah 3 contoh. So kita kena tambah 2, it become 5. So the next loop from 5, kita kena tambah lagi 2, so it becomes 7. Nampak tak kat situ? It's looping, right? Recursively is the application of that is you can see inside your programming is looping tu macam tu. Kita guna the previous iteration by iteration macam tu. That's the process. Okay. So faham So sekarang kalau dekat problem 5 pun sama juga. So kat problem 5 tu kita kena cari contohnya yang nombor 3 ni. Kita kena cari F1, F2, F3, F4, F5. Okay, nak jawab soalan nombor 3 but we have to use the initial value. Selalu kita buat programming pun kita dah letak the default value yang mula-mula kita dah letakkan berapa so that kita boleh bikin our loop. Kita boleh bikin our loop with the default value dulu. Okay, this is the default value. F0 sama juga dengan 3. Then, we want to find F1. F1 sama juga dengan F0 kuasa 2 tolak 2 kali F0 is 0. Okey, tolak 2. Okey, dia jadi apa? 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 6, tolak 2, right? 9 tolak 6, tolak 2 akan jadi 1. Okey. Lepas tu cari F2 pula. F2 sama juga dengan berapa? Maksudnya kita kena cari F1 kuasa 2 tambah 3 kali F1. Ini kenapa tolak 2 saya? Dia ada tolak 2 Betul lah, tolak 2. Okey, maksudnya sekarang
F1 tolak 2 kali dengan F1 tolak 2. So, kita akan dapat berapa? Negatif 3. Okey, so F3 kita akan dapat berapa tu? 13. F3. 13. Thanks. Apa tu? Okey, then F4? 141. Okey, F4 is 141 and F5 is 1958. 19597. 159. 195, right? 19597 eh? Yeah, 95. 19597. Okay. So this is okay. That's the answer for question 3. Then please answer for this too. Then if you want to answer for your final nanti just rujuk. Kalau ada soalan yang lebih kurang macam ni kan kita boleh buka kita punya exercise. So you can see this particular exercise to guide you while you are answering the final question. Kita dah open book kan? Sebab saya tengok macam yang midterm saya dah habis semak. Yang composite tu sayang sebab composite pun salah. Yang ni saya tak tekankan sangat. So I assume that you understand kat macam ni kan? Salah ni sayang, saya rasa salah soalan macam ni. Okay, so here please do every question. Then if the final question is similar like this, just see this tutorial, then it can guide you. Okay, so problem 4, problem 5 finish, and problem 6 here. Okay, recursive definition. How can we create a formula? Sekarang kita nak create formula. Okay, untuk yang ni, okay, problem 6. Okay, macam mana kita nak create formula? Okay, dia kata the sum of the first and even positive integer. Mula-mula kita kena tahu bahawa siri kita tu maksudnya macam mana bentuknya. Contohnya kalau kat sini, dia punya first, dia punya problem ialah dia ialah the sum, hasil tambah nombor positif genap yang pertama, right? Okay, so it become what? Yang pertama ni, okay, so N1, nombor genap yang pertama ialah apa? 2 kan? 2. So, ialah 2. Dan second iteration, kita nak cari apa? Second punya nombor genap ialah apa? 2, 4 kan? Macam tu, mula-mula senaraikan dulu sebab kita from there kita boleh create the rumus. Okay, it become 6. Okay, so third loop macam kita bayangkan kita tengah buat looping. N sama juga dengan 3 ialah 2 tambah 4 tambah 6. So dia ialah 12. Okay, so N sama juga dengan 4 ialah apa? 4 nombor genap yang pertama ialah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. So it is 20. Dan N sama juga dengan 5 ialah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. It become 30. Okay. So, yang ni depends. Kalau kamu rasa sampai sini N5, kamu dah nampak pattern dia, so enough. Macam tu, cukup. Kalau kamu rasa kamu tak nampak lagi pattern dia, please do another N. Okay, so sekarang secara recursive. So sekarang first is our default number, right? Basis dia. Okay, so kita tahu bahawa bila F1, it is equal to 2 because of here. Okay, this is the basis. Okay, so dia punya recursive punya tu, formula dia macam mana? Yang ni macam kita nak buat, kalau macam soalan kan, kalau untuk programming, dia tanya macam mana nak senaraikan benda ni. By using macam how to create a function inside your programming. Main function dia macam bila kita buat loop tu dia akan bagi senarai 2, 6, 12, 20 macam tu. Macam mana? So here is how we create the
the formula. Okay. So sekarang kita kena create the formula by using the previous punya value sebab kita kena guna default value, lepas tu kita kena buat satu formula, kita dapat nilai baru, lepas tu nilai baru ni pula akan diguna kepada loop yang seterusnya kan, betul tak? Okay, so now for question number 1, macam mana? So kita tahu kat sini nilai awal dia ialah 2. Bila 2 nak jadi dia 6, dia ialah 2 tambah berapa? Tambah 4. Okay, so dia become 6. So from previous 6 ni, okay, 6 kena tambah berapa? Jadi 12. So 6 tambah 6. Okay, so from here, so dia become 12, right? So from here 12 kena tambah berapa untuk jadi 20? Kena tambah 8. Kamu nampak tak kat situ? Dia guna nilai sebelum. Kita tahu nilai sebelum. So here dia nampak pattern. So kita nampak pattern ni ialah 4, 6, 8. Lepas tu kat bawah ni 10. So you see the pattern there is nombor-nombor genap yang meningkat. Betul tak? 4, 6, 8, 10. Dan lepas tu akan jadi 12 macam tu. So dia akan campuran nombor yang sebelumnya dengan nombor genap. Okay, so how can we create Fn? Or we want to create Fn tambah 1. Okay, so sekarang kat sini akan jadi Fn tambah 1 sama juga dengan kita guna value yang sebelum tu which is Fn kan? Tambah, okay, nampak tak? Ini 4 ni ialah 2 kali 2 kan? Ni. So now our n is 2. To becomes 4 here is 2 kali n. So to become 6 here is 2 kali 3. Betul tak? N our 3. And to become 8 here is 2 kali 4. Nampak tak? We use the current n. So here, macam mana kita nak dapat dia punya formula? It is Fn tambah dengan 2 kali n tambah 1. We kalikan dengan n yang current. Maksudnya untuk cari F2 sama juga dengan F1 tambah 2 kali F 2 kali F pula sebab dia n. Okay, so it is 2 kali n tambah 1 which is F 2 kali 2. Faham tak apa yang saya buat ni? Dia ialah 2 kali 2. So kita dapat 2 kali 2 tambah 4 kat situ. Which is 2 daripada asal ni. And 2 kali n yang sekarang ialah 2. So 2 tambah 4. Okay. So our formula for this recursive is this. Fn tambah 1. Ada orang dia guna formula ni, dia guna Fn. Okay, ada orang dia cari Fn. Dia tak cari Fn tambah 1, dia sama je. Maksudnya kalau n campur 1 which is while we are searching for n, kita guna yang sebelum tu kita cari Fn. So yang ni kalau dia Fn, maksudnya kita kena cari yang sebelum tu ialah Fn tolak 1. Maksudnya kurang 1 daripada the current one. Okay. Macam ni Fn tolak 1. Yang ni pun betul. Okay, so sekarang dekat sini the current one it become 2n lah. Macam tu, it's not 2n tambah 1. Sebab the current one yang ni kan n tambah 1. Yang ni the current one is n. So yang ni betul, yang ini pun betul. Mana-mana pun betul. Untuk yang kalau orang tu guna Fn, ada orang cari the recursive formula dia n tambah 1 pun betul. Okay, boleh? Madam, the n must be 1, 2, 3, 4, 5. Like cannot be 2, 4, 6, 8, right? Yes, because n is always begin with 1, 2, 3, 4, 5 because we referring to the first loop, second loop, third loop, Okay. fourth loop, macam tu, the process. But the value inside there, we focusing on the question, which is kalau dia kata sum of first even positive integer or dia kata multiplication of first positive integer, tu baru kita tengok positive integer. Kalau dia kata even pula, maksudnya kita kena cari yang 2, 4, 6 macam tu.
but the n is always begin with 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh? Okay. Jadinya kita boleh relate lah dengan yang sebelum ni. N is always be 1, right? Untuk yang ni kan. Okay. Okay. So now here problem 6. Okay. Yang ni pun kita nak jawab nombor 2 ke nombor 3? Depend. Sekarang kita cuba jawab nombor 2 Tadi saya rasa tadi soalan dengan diorang saya jawab nombor apa ya? Saya rasa saya jawab 3. Okay, so now sum of first positive odd first and odd positive integer. Okay, so kalau odd pula macam tu, n is equal to 1. Okay, so sekarang kat situ 1, kalau dia odd positive integer, so it is 1, right? Begin with 1. Okay, lepas tu kalau n sama juga dengan 2, 1 campur 2 sama juga dengan 4. So n sama juga dengan 3 ialah 1 campur 3 campur 5. It is 9. Okay, now n is equal to 4. It become what? N sama juga dengan 4 ialah 1 campur 3 campur 5 campur 6. Campur 6, campur 7 lah. Sebab tu. So campur 7 ialah 16. Okay, so sekarang kalau kita rasa kita dah nampak dia punya pattern, so we can build the recursive definition dia. Okay, so we begin with F1 is equal to 1. Okay, now the second is what? Ini 4. Okay, so now kita nak cari dia punya formula. Okay, so the formula ni kita guna dia previous value kan, value dia 1. So daripada 1 untuk jadikan dia 4 ialah 1 campur 3. So from 4 to become 9, it is 4 plus 5. Okay, here is 9 plus 7. Nampak tak? Kat sini is nombor ganjil, ganjil dan ganjil. Dan turutan dia sama 3, 5, 7. Dia tak jump. Dia tak bukan 3, lepas tu 7, lepas tu 9. Bukan. So dia ialah 3, 5, 7. So sekarang dekat situ kita tahu bahawa kita punya ni boleh jadi apa? F n campur 1. Saya buat n campur 1 dekat situ. So dia ialah kita guna previous value is Fn. Fn kita kena tambah. Macam mana nak cari nombor ganjil? It is 2 kali n tolak 1 kan, maksudnya 2 kali 2 tolak 1 dapat 3. 2 kali 3 tolak 1 dapat 5. 2 kali 4 tolak 1 dapat 7. So it is 2n plus 1 minus 1. So kat sini kita boleh simplify. It become what? F n. It is F n sama juga dengan 2 kali n tambah 2 tolak 1. It is sama dengan kat sini ialah tambah. It is tambah. Okay, tambah apa? Tambah 2. Ini apa? 2 tambah 2 tolak 1, 2 tambah 2n tolak 2n tambah 1. Okey. Dapat dah. Betul. Betul. Tak boleh kan? Betul tak? Kalau 2n tambah 1, boleh lah. Maksudnya kat sini ialah 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Nampak tak dapat 3? Which is 2n.
N yang sebelum tu ialah 1. So 2 kali 1 tambah 1 ialah 3. So yang kalau kita nak cari 3, kita boleh semak balik. Bila kita cari 3, so kita letak F2. F2 ialah 4. 4 tambah 2 kali 2 tambah 1 dapat 5. So kita dapat jawapan kita balik. So bila kita cari N 4, cuba masukkan. So kita dapat balik jawapan kita. So this is the rumus yang kamu akan guna to develop this particular series. Okay. Kamu nampak tak? Yang ni kan dia berkait dengan yang soalan nombor 1 tadi. So that kita tahu bahawa kita punya rumus ni dia ialah apa? 1. Dia macam 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Lepas tu dot. Lepas tu kena tambah berapa? Macam ni. Dia akan dapat kita akan dapat satu rumus ni. Fn 2n tambah 1. This is then kalau kita nak prove, kalau selalu kita buat formula for our program, for our system, lepas tu kita nak prove, kita bolehlah guna yang PK tambah 1 tadi, kita boleh provekan kiri dan kanan tu sama so that kita punya formula ni disahkan benar. So that how we prove. Okay. So for problem 3, you may see the previous punya group punya discussion Okay, so now for problem 7. Okay, cuba jawab 7. 7 ni kita tak ada dia punya apa, macam ni kan dia bagi tahu kita cari first positive ni. But here our information is we know that n is equal to 1, 2, 3 then until infinite number. So here is 3n. Okay. So kita tahu kat sini bila kita nak buat ni, kita nak cari recursive definition, kita kena senaraikan satu-satu. Bila n sama juga dengan 1, bila n sama juga dengan 1, it become A1 sama juga dengan 3 kali 1 ialah 3. Okey, bila n sama juga dengan 2, kita sekarang jawab yang ni Okey, so A2 sama juga dengan 3 kali 2. 3 kali 2 ialah 6. Okey, n sama juga dengan 3. A3 sama juga dengan 9. 4. A4 sama juga dengan 3 kali 4, 12. Okay, so how can we create a formula to get this series 3, 6, 9, 12 tu macam mana? So sekarang first is we take the basis one which is n dia. Kat sini basis dia ialah n kat situ. Basis dia A1 akan mula dengan sama juga dengan 3. So next is we want to find dia punya recursive punya apa definition. So next ialah lepas A1 kita nak cari an yang seterusnya. An sama juga dengan, okey, kamu nampak tak dekat sini? Dia ialah bila kita guna nilai sebelum dia, kita kena cari perbezaan. So in order to get the pattern, cuba cari perbezaan dia macam mana. So kat sini 3 campur 3 kita dapat 6. So kat sini 6 campur 3 kita dapat 9. Lepas tu kita ada 9 campur 3 kita dapat 12. Nampak tak dekat sini, which is we find the value yang seterusnya dengan tambah 3 the current value. Betul tak? So the current value here is A n tolak 1. Maksudnya kita previous value. Previous value ialah A n. Untuk dapatkan sekarang A n sama juga dengan guna previous value A n tolak 1 kena tambah 3. Yang ni simple kan? Kena tambah 3 each time. So that kita dapat siri ni 3, 6, 9, 12. So this is the formula untuk 1. Okay, untuk yang kedua pula cuba cari. Macam mana? So first is we have to senaraikan N1, N2, N3, N4, N5. Okay, cuba cari dia punya value untuk yang sebelah ni. Jadi kat situ value dia 3 kali N1, 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 2 ialah 4,
2 kuasa 3 ialah berapa? 8, right? 8. And 2 kuasa 4 ialah 16. 2 kuasa 5 ialah 32. So here, okay. Yang ni contoh, kadang-kadang kita cari dia punya different, kita tak dapat. Okay, so sekarang yang ni contoh dia. Okay, so kita nampak tak pattern dia kat sini 2, 4, 8, 16, 32. Okay, so sekarang dekat situ, kita nampak kat sini, kalau ni ialah 2 tambah 2 kan, kalau kita nak guna previous value, 2 tambah 2. Yang ni previous value dia 4 tambah 4. Okay, yang kedua ialah 8 tambah berapa? 8 tambah, dia jadi 16. 8 tambah 8, right? Dia punya bentuk tu kan. Lepas yang ketiga ni ialah 16 tambah 16. Kan? Jadi kita nampak tak dia 2, 4, lepas tu dia jump terus 8, lepas tu 16. Oh, so how can we find the formula for that? Okay, tapi yang pertama tadi kita tahu bahawa A1 sama juga dengan 2, the basis default dia kan. A1 sama juga dengan 2. So sekarang macam mana kita nak dapat ni? Okey, boleh tak kalau kita tak dapat dengan mencari yang ni, kita tak dapat jawapan. Ni kita tak dapat. So kita tak dapat perkaitan sebab dia jump terus kan nilai tu. But we get the idea here. 2 kali berapa dapat 4? 2 kali 2. So 3. Macam mana? 2 macam mana kita nak dapat from here? Macam mana? 2 kita guna nilai yang sebelum tu. 2 kali 2 dapat 4. So kat sini 4 kali 2 dapat 8. 8 kali 2 dapat 16. So kita nampak the pattern is there. 16 kat sini nilai current 16 kali 2 dapat 32. So sekarang kita tahu bahawa nilai dia ialah AN, dia punya pattern ialah kita guna previous value AN tolak 1 kan 2, AN tolak 1 kali dengan 2. So sebab 2 kali ni dapat 4. So 4 kali 2 dapat 8. 8 kali 2 dapat 16. So dia kali 2. So dia ialah 2 kali A and tolak 1. So this is the formula. Okay, so this is the contoh where kalau kita cari dia punya pembezaan pun kita can't get the answer. It not always to find this formula by using the difference tu, kadang-kadang dia berjaya, kadang-kadang tak dapat juga, but we have to find the pattern from previous value to the current value. Okay, macam tu. Boleh? Ada soalan tak? Untuk yang ketiga ni saya dah bincang untuk group yang sebelum ni, so kita boleh tengok yang group sebelum ni. Okay. So ada soalan? Okay, so lepas ni tengok balik. Lepas tu kalau macam rasa tak faham, please look at the apa tu? Previous notes yang saya bagi lecture 7 and the recorded lecture 7 tu. Okay. Itu saja. Terima kasih. Bye. Take care. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you.